Dan kita juga ingin mendapatkan sedikit perincian mengenai perkara ini, bagaimana kita ingin memahami keadaannya, yang mana petugas kesihatan ini pastinya mematuhi SOP yang ketat juga boleh dijangkiti COVID-19. Dan untuk itu kita akan bersama dengan pakar virologi dari University Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Yahya Mat Arif di talian ketiga ini. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, bagaimana kita melihat kepada isu ini? Ia sekaligus menunjukkan setelah divaksin pun seseorang individu itu tidak akan sepenuhnya selamat daripada jangkitan COVID-19. Ya, inilah satu perkara yang perlu kita faham dan kita kena terima hakikat bahawa penyakit COVID-19 ini adalah satu wabak yang baru dan bukan seperti mana yang dikatakan sebelum ini. Ianya hanyalah sebagai sama seperti penyakit influenza. So inilah dia. Ini menunjukkan ianya memang satu wabak yang baru. So apabila penyakit COVID-19 ini iaitu disebabkan virus yang baru, banyak lagi yang kita tidak tahu berkenaan dengan virus ini. Tapi dan usaha penyelidikan untuk memahami virus ini akan terus menerus dilakukan. Walau bagaimanapun, walaupun kita masih banyak lagi yang kita tidak tahu berkenaan dengan virus ini, tapi kita terus dan kita terpaksa menghadapinya pada masa sekarang ini berasaskan pengalaman yang lepas dalam menghadapi jangkitan virus-virus sebelum ini dan juga dengan pengalaman kita menggunakan vaksin. Jadi sebarang usaha yang membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini perlulah diusahakan. Walaupun kita ada jumlah kes yang menunjukkan bahawa selepas divaksin pun masih lagi dijangkiti, ini tidak sepatutnya menjadi satu halangan ataupun memberikan satu kesan yang negatif untuk kita tidak menerima vaksin. Sebab apa-apa sahaja usaha yang boleh kita membantu dalam mengurangkan jangkitan COVID-19 ini, ya, ianya perlu diusahakan. Kita tidak ada masa untuk kita nak menunggu sehingga ada satu vaksin yang betul-betul berkesan. Jadi apa yang berlaku inilah satu pada pandangan saya yang kita kena terima dan kita kena faham. Kita menghadapi COVID, satu wabak yang baru dan bukan seperti mana yang dikatakan sebelum ini wabak-wabak macam flu sahaja. Jadi ini yang kita kena fahamlah dan usaha vaksin yang sedang kita jalankan ini, yang sedang diusahakan oleh kerajaan ini, ya, ini adalah sebagai satu usaha untuk mengurangkan. Kita tidak bercakap berkenaan untuk menghapuskan. Kita dalam usaha untuk mengurang dan mengawal, ya, jangkitan ataupun jumlah kes COVID-19 ini. Prof, kita tahu petugas kesihatan ini mengamalkan SOP yang sangat baik. Bagaimana mereka ini boleh dijangkiti juga? Dan ramai yang mempersoal sekiranya vaksin sudah diberikan namun masih dijangkiti, apa tujuan pengambilan vaksin? Mungkin boleh jelaskan mengenai peranan dan juga fungsi vaksin ini sendiri. Okey, baik. So, jadi di sini kita lihat bahawa petugas kesihatan yang sangat-sangat patuh dan mengamal SOP yang sangat baik pun boleh juga dijangkiti. Jadi di sinilah masyarakat perlu mengambil iktibar. Jika seseorang yang mengamal SOP yang sangat ketat juga boleh dijangkiti, bagaimana masyarakat yang tidak ataupun sebilangan masyarakat yang tidak mematuhi SOP ini? Ianya sudah pasti akan lebih teruk. Jadi inilah pengajaran yang perlu kita ambil. Bahawa pematuhan SOP itu sangat penting. Dan ianya sangat penting untuk kita dalam mengurang, mengawal dan seterusnya. InsyaAllah kita dapat menghapuskan COVID-19 ini. Jadi jangkaan saya mungkin petugas kesihatan ini mendapat jangkitan ini selepas dia bertugas. Selepas dia bertugas mungkin dia balik ke rumah, singgah di pasar mungkin, singgah di pasar Ramadan mungkin, ada somebody di tempat tersebut ataupun ada seseorang di tempat tersebut yang membawa ataupun yang mengalami penyakit COVID ini yang memberikan ataupun yang menyebabkan jangkitan tersebut. So itu yang kita katakan tadi, balik kepada apa yang saya katakan tadi. Bahawa kita perlu patuh pada SOP sebab kita tidak nampak perkara ini, kita tidak nampak virus tersebut. Jadi kita perlu mengambil tindakan untuk melindungi diri kita
dan juga untuk melindungi orang lain. Orang lain mungkin dia mengambil segala usaha yang diambil untuk melindungi diri dia. Tetapi sekiranya orang lain pula tidak melakukan perkara yang sama, ianya tidak akan mendatangkan manfaat. Jadi kita semua, masyarakat semua kena patuh supaya kita bukan setakat jaga kita dan kita juga akan menjaga orang lain. Seperti yang kita ambil contoh tadi lah, petugas kesihatan dia memang menjaga diri dia, tetapi orang lain pula tak jaga, yang menyebabkan dia dijangkiti. So ini yang kita kena faham bahawa SOP ini perlu dipatuhi. Begitu juga apabila kita dah pun mendapat vaksin dan mengapa perlu lagi kita mematuhi semua SOP ini. Itulah alasannya. Sebab kita berhadapan dengan satu wabak yang dicetuskan dan disebabkan oleh satu virus yang baru. Yang kita masih lagi tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai virus ini. So kita kena mengambil perhatian dan kita perlu berusaha untuk mencegahnya. Jadi berkenaan dengan vaksin itu sendiri, seperti yang saya katakan sebelum tadi, ya, apa-apa usaha yang kita boleh lakukan untuk kita bukan bercakap untuk menghapus, ya, kita bercakap untuk mengawal dan mengurangkan. Jadi vaksin ini sebagai satu usaha. Walaupun vaksin ini kita lihat ada yang dijangkiti selepas dia mengambil dos, tetapi majoritinya dapat menghalang jangkitan dan seterusnya mengurangkan jangkitan. Ini yang kita kena faham, bahawa vaksin ini adalah usaha pencegahan. Jadi dalam kita menghadapi sesuatu wabak, bukanlah kita terus boleh menghapuskan wabak tersebut. Kita perlu mengambil usaha untuk mengawal dia dahulu, mengurangkan kadar kes-kes yang berlaku. Seterusnya akan menghapuskannya. Ia mengambil masa. Jadi dalam tempoh masa untuk kita menghapuskan wabak ini, kita menggunakan vaksin. Jadi vaksin inilah yang kita harapkan dapat membantu kita mengawal dan mengurangkan, seterusnya melindungi semuanya dan akhirnya akan dapat mencapai hajat yang kita hendaki, iaitu menghapuskan COVID ini. Ya, jadi itu yang kita perlu faham, ya. Baik Prof, kita melihat kepada situasi pada masa kini, jika sudah divaksin dan mereka juga terdedah sebenarnya untuk menerima jangkitan COVID-19. Bagaimana kita mahu menghentikan jangkitan dan juga kita ingin mencapai herd immunity itu, dan bila agaknya COVID-19 ini akan berakhir? Kerana kita tahu kita mensasarkan mungkin mencapai herd immunity ini sekitar awal tahun hadapan. Adakah ia mampu direalisasikan ataupun bagaimana? Ia mampu direalisasikan. Saya percaya dan yang ianya mampu direalisasikan dengan syarat. Inilah balik. Saya rasa perkara ini telah ditekankan berkali-kali sehingga mungkin sebahagian masyarakat sudah lali, iaitu pematuhan SOP untuk memutuskan rangkaian jangkitan. Itulah vaksin yang terbaik yang kita ada sebenarnya. Jadi sekiranya kita dapat mematuhi SOP, dapat memutuskan rangkaian jangkitan, itu adalah vaksin yang terbaik. Vaksin yang kita ambil sama ada ianya Pfizer ataupun Sinovac ataupun AstraZeneca, ianya adalah usaha-usaha bersama untuk kita mengawal, mengurangkan dan seterusnya menghapuskan COVID-19. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan peri pentingnya untuk kita memutuskan rangkaian jangkitan, ya, sebab kita berhadapan dengan satu virus yang baru yang kita masih lagi dalam proses untuk memahaminya, dan kita tahu di dalam kes ataupun yang menyebabkan wabak jangkitan, memutuskan rangkaian jangkitan itu adalah jalan untuk kita menghapuskan jangkitan. Jadi saya mengharap sangatlah, ya, masyarakat untuk terus memahami keadaan semasa dan terus mematuhi SOP ini. Walaupun dah banyak kali sangat kita mengingatkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Yahya Ahmad Arif, merupakan pakar virologi dari USM atas kupasan itu.